Kita akan membahaskan surah Al-Qari'ah, tafsir bagi surah Al-Qari'ah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, surah Al-Qari'ah namanya Al-Qari'ah, dan surah ini dari sudut info surahnya ialah ia makkiyatun, dan memanglah dalam perbahasan tafsir ulama akan membahaskan surah ini sama ada dia makkiyah ataupun ia madaniyah. Makkiyah yakni surah yang diturunkan di Mekah, atau surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Al-Madinah. Madaniyah yakni surah yang diturunkan di Madinah, atau surah yang diturunkan setelah Nabi berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Maka surah ini tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa ianya makkiyatun, diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, dan surah ini ada 11 ayat keseluruhannya. Dan pada firman Allah Ta'ala yang pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, kata para ulama tafsir, maknanya ialah Al-Qiyamatu was-Sa'ah. Al-Qari'ah itu nama lain bagi kiamat, nama yang lain bagi kiamat. Kiamat ni tuan-tuan bermula bila? Ulama membahaskan dari sudut titik mulanya bila. Sebahagian ulama mengatakan kiamat itu bermula daripada manusia yang telah meninggal dunia keluar daripada kubur-kubur mereka. Itu bermulanya kiamat, sehingga ahli syurga masuk di dalam syurga, ahli neraka masuk di dalam neraka. Jadi tempoh bermulanya kiamat mengikut sebahagian ulama ialah dengan bermulanya hari kebangkitan itu. Bila manusia keluar daripada kubur-kubur mereka, itulah bermulanya kiamat pada pendapat kebanyakan para ulama. Adapun ada sebahagian ulama, segelintir ulama kata tidak, kiamat ini bermula dengan bermulanya nafkhatul ula. Bermulanya nafkhatul ula yang kita sebut dengan sangkakala yang pertama. Sangkakala dia ada dua. Ada sangkakala yang pertama dan ada sangkakala yang kedua. Maka sangkakala yang pertama ini apabila Israfil alaihi salatu wassalam yang ditugaskan untuk ini, dia tiup sangkakala, lalu mati semua yang ada di permukaan bumi ini, yang ada di bumi dan di langit, mati semua. Maka sama ada perkara itu ada di bumi ataupun ada di langit, semua dia mati. Cuma yang ada di bumi ketika ini hanya orang kufar. Kenapa? Kerana orang muslimun dia mati sebelum itu lagi. Apabila datang kepada mereka ar-rihut thayyibah, angin yang baik, maka dia masuk ke dalam ketiak setiap orang mukminin, maka setiap orang mukminin di dunia ini mati. Dan setelah itu di permukaan bumi ini hanya ada golongan kufar di rata-rata tempat, dan berlaku kiamat ke atas mereka. Dan apabila ditiupkan sangkakala, terkejut mereka daripada sangkakala sehingga keluar roh daripada jasad. Hatta mereka yang ada di langit di kalangan malaikat juga meninggal dunia ketika ini. Keluar roh mereka ketika ini. Dan kenapa dinamakan Al-Qari'ah, dan surah ini pun dinamakan dengan surah Al-Qari'ah? Pertama kita dah sebut bahawa maknanya kiamat. Tapi kenapa dia tak dinamakan kiamat, tapi ada makna yang nak disampaikan dengan makna Al-Qari'ah bagi kiamat, iaitu Al-Qari'ah ialah rujuk kepada hari di mana ia menakutkan keseluruhan manusia disebabkan huru-hara yang berlaku di dalamnya dan segala perkara yang ada di hari tersebut.
Jadi disebabkan benda-benda itu yang menakutkan manusia, dinamakan dia dengan Al-Qari'ah. Maka orang jadi takut. Disebabkan itu dinamakan dia Al-Qari'ah. Ayat yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Bal Qari'ah. Apakah itu Al-Qari'ah? Jadi ayat yang kedua ini datang dalam bentuk pertanyaan. Apakah itu Al-Qari'ah? Dan apa tujuan didatangkan dalam bentuk pertanyaan? Dan pertanyaan itu tentang Qari'ah. Dan Qari'ah itu adalah qiyamah. Kata ulama, supaya orang yang dengar ini dia takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kerana Allah pemilik bagi dunia, apatah lagi hari akhirat. Wa ma adraka mal qari'ah. Ayat yang ketiga lagi pertanyaan, apakah itu al-qari'ah? Maka ini pertanyaan tujuannya supaya seseorang itu dia membesarkan hari kiamat. Di hati dia tu dia membesarkan kiamat, dan dia takut dengan hari tersebut. Dia takut kepada Allah ni, itu modal takwa, tuan. Takwa ni asas modalnya ialah takut kepada Allah dalam semua keadaan, hingga kita laksanakan segala perintah Allah yang wajib dilaksanakan seluruhnya, yang haram ditinggalkan seluruhnya. Maka jadi kalau seseorang itu dia sampai maqam ini, dia sampai ke maqam yang disebut oleh baginda Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu bila menyembah Allah, buat ibadah, maka kamu seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Bukan makna hadis ini Allah itu di depan, tidak betul. Itu bukan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Dia dah sebut di situ seolah-olah itu, menunjukkan bukan macam itu. Pencipta dia tidak seperti makhluk. Kerana orang jahil kalau dia baca hadis ini, dia ingat Allah ni bila dia salat duduk di depan dia. Maka itu makna orang tak mengenal Tuhan, tak mengaji tauhid. Jadi bukan itu maknanya. Allah seolah-olah dia melihat Allah, itu seolah-olah. Kalau kita nak diumpamakan dengan makhluk, seolah-olah di hadapan kita takut begitu. Bukan maknanya Allah di hadapan kita, kerana i'tiqad salaf dan khalaf mensucikan Allah. Tidak di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di atas dan di bawah. Imam Tahawi kata dalam kitab dia, la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak disifatkan di kanan kita, tidak disifatkan di kiri kita, tidak disifatkan di depan kita, tidak disifatkan di belakang kita, di atas kita atau di bawah kita. Ini i'tiqad seluruh ulama, dan ini i'tiqad Rasulullah, ini i'tiqad para sahabat Rasulullah, salafus salih dan khalaf. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada ayat yang ketiga, Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala kata, hari kiamat, Allah Ta'ala berfirman, hari kiamat itu di mana manusia kal farashil mab'uth, seperti farash yang berterbangan. Al-farash ni apa dia? Di sini masuk di dalamnya kupasan ulama tafsir. Sebahagian ulama tafsir kata pada al-farash ini ialah belalak yang mereka duduk di atas, bertindih di atas satu dengan yang lain, lalu keluarkan suara bising. Maka suara bising belalang bila duduk bertindih di antara satu dengan yang lain, dan jumlah mereka banyak. Maka Allah umpamakan dengan ini keadaan manusia di hari kiamat. Di hari kiamat nanti, hari di mana manusia ini riuh rendah, masing-masing untuk selamatkan diri sendiri di hari kiamat.
Allah Ta'ala umpamakan mereka ini kal farashil mab'uth, seperti bunyi suara bising atau riuh rendahnya belalang itu apabila mereka bertindih di antara satu dengan yang lain. Dan perumpamaan ini bukan untuk orang mukminin, bukan orang yang bertakwa punya, bukan diumpamakan orang yang bertakwa. Tak, ini rujuk kepada orang kafir. Macam inilah orang kafir di hari kiamat diumpamakan saling terkejut dengan kiamat ni. Tak skor hak Nabi semua tu betul-betul berlaku, hak ulama kata ada hari kiamat tu betul-betul berlaku. Maka terbeliak mata mereka saling bercakap di antara satu dengan yang lain, riuh rendah berlaku di hari kiamat. Adapun para atqiya, orang yang bertakwa ni, tidak berlaku kepada mereka ini. Mereka ini tidak ada takut di hari kiamat. Adapun yang takut ini orang kufar, orang kufar. Dan ini disebut oleh Imam Al-Bukhari. Jadi tafsiran yang saya sebut ini disebut oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari kata kal farashil mabthus, hari di mana manusia di hari kiamat seperti al-farashil mabthus. Kata Imam Bukhari, itu manusia di hari kiamat seperti riuh rendahnya suara belalang bila mereka berdunggang di antara satu dengan yang lain, bertindih di antara satu dengan yang lain. Tetapi di sana ada ulama yang kata bukan belalang, mereka kata itu adalah raba-raba. Ada juga ulama yang tafsirkan dengan raba-raba. Lalu maksud dia ialah sebagaimana orang kafir, mereka ini riuh rendah dicampakkan hingga jatuh dalam neraka, diumpamakan dengan raba-raba yang dicampakkan ke dalam api. Ini sebahagian ulama dia sebut ini. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Maka ini masih lagi Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan keadaan di hari kiamat, di mana di hari kiamat ini bukit bukau jadinya seperti ahdil manfush. Kal'ihnil manfush, seperti bulu-bulu yang berwarna-warni. Apa maknanya? Maknanya bukit ini di hari kiamat Allah Ta'ala nampakkan dia seperti habuk yang bertebangan dan dia hilang. Dan ini tuan-tuan, atas tafsiran ini tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat disebut dalam sebahagian hadis bahawa al-jibalu tazulu min amakiniha. Bukit bukau ni yang ia adalah pasak bagi bumi. Bukit ni pasak bagi bumi. Macam mana satu bangunan itu pasak baginya paku, maka bagi bumi ini pasak baginya ialah bukit dan gunung ini. Dan gunung ni satu ketika nanti sebagai satu tanda-tanda kiamat, maka dia hilang bila berlaku kiamat, hilang dia jadi habuk. Dan setengah ayat Quran gambarkan kasarabi, seperti fata morgana, nampak macam ada lagi, tetapi ia hakikatnya tiada sudah. Macam mana kalau kita tengok ada air di atas jalan yang berturang di hari matahari terik, matahari terik panas, tengok pada jalan itu macam ada air atau minyak. Semakin kita dekat, semakin dia menjauh. Semakin dekat, semakin menjauh. Hakikatnya ada ke tak? Nampak macam ada, tak ada sebenarnya. Macam itulah keadaan yang kita tengok. Bukit ni benda kuat. Biasa kalau kita gambarkan sesuatu dengan kita nak gambarkan kekuatan, kita kata, orang Arab dia kata anta qawiyun kal jibal. Kamu ni kuat macam bukit. Bukit ni maknanya digambarkan dengan kuat, sehingga kalau orang tu kuat, dia umpamakan dengan bukit.
Tetapi Allah Ta'ala dalam Al-Quran ambil ini sebagai contoh bahawa yang kamu anggap dia kuat ini, di hari kiamat dia bagaikan habuk yang bertebangan, kemudian dia linjah. Hari ini dahsyat sungguh, sehingga bila berlaku maka hilang perkara ini. Dan bukit ini ada baginya malakul jibal, ada baginya malaikat yang jaga. Dan bila Allah Ta'ala berkehendaki berlaku gempa bumi, Allah Tabaraka wa Ta'ala perintah malaikat ini goncangkan bukit. Itu asal berlaku gempa bumi. Tidak sebagaimana dielaborate oleh golongan etis yang mempergunakan nama sains. Tapi yang warid dalam hadis, yang gerakkan bukit ini ialah malaikatul jibal, malaikat bukit dan gunung. Dan ada malaikat ini kerana kisah di antara kisah hijrah Nabi SAW, antaranya Nabi pergi ke Taif. Bila sampai ke Taif, dakwah Nabi di awalnya tidak diterima. Bila tak diterima, mereka telah upah anak-anak kecil dan wagila supaya pukul Nabi sehingga keluar daripada kaki Rasulullah darah, dan begitu juga gigi baginda Rasulullah SAW. Maka di sini datang malakul jabal, datang malaikat bukit atau gunung. Dia tawarkan pertolongan kepada Rasulullah. Dia kata, insya'ta, kalau kamu mahu, saya himpitkan kaum Taif semuanya ini dengan 2 gunung. Jadi yang gerakkan gunung ini malaikat jabal namanya, malaikat yang nama malaikat bukit. Maka Nabi SAW tidak mahu hancur satu kaum yang umat dia seperti mana hancurnya kaum Ad dan kaum Thamud. Maka Nabi kata, la arju an yakuna min aslabihim man ya'budullah. Saya mengharapkan akan datang daripada zuriat mereka, keluar daripada batang sulbi mereka, daripada tulang sulbi mereka, zuriat yang nanti akan menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebabnya setelah itu hingga ke hari ini bumi Taif mereka beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tanda-tanda kiamat ialah bumi ini antaranya berlaku kerap kali goncangan yang kita sebut sebagai gempa bumi. Dan itu tanda gempa bumi ini, dia bukan fenomena biasa, dia disebut dalam hadis bila kerap berlaku itu tanda-tanda kiamat. Dan satu lagi rentetan daripada gempa bumi, Allah ciptakan khasaf. Khasaf ni maknanya tanah itu dia jadi berkah, dan apa sahaja yang ada di atasnya ditelan oleh tanah. Orang di atasnya ditelan, ada rumah di atasnya ditelan oleh tanah, kereta di atasnya ditelan oleh tanah. So itu namanya khasaf, rengkahan yang berlaku pada tanah. Macam yang sebelum ini berlaku dalam 10 tahun yang lalu di Palu, tahu seumpamanya lah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Dan adapun orang yang berat timbangannya. Mula berpindah daripada perbahasan hari kiamat ini kepada satu tajuk. Allah Ta'ala sebut tentang manusia di hari kiamat. Ada satu keadaan mereka akan berada di satu tempat nama dia mizan. Mizan ini alat, tuan-tuan, alat timbangan, alat timbangan amalan. Alat ni kata ulama, ianya seperti alat timbangan di dunia ni. Kita tengok dacik di dunia ni kan, maka dia seperti itu. Kata ulama ada baginya qasab, tiang, satu tiang berdegar, dan ada baginya amud, tiang melintang, tiang penimbang melintang di atasnya. Dan pada tiang ini ada tapak, ada tapak 2 untuk diletakkan padanya amalan kebaikan dan satu lagi amalan keburukan. Jadi kata ulama, alat mizan ini seperti
alat mizan di dunia ini, hanya bezanya yang hari akhirat itu lebih besar berkali ganda daripada yang dunia. Macam itu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menugaskan ketika ini dua malaikat yang akan menimbang setiap amalan yang dilakukan oleh hamba. Malaikat itu ialah Jibril alaihi salatu wassalam dan satu lagi Mikail. Baik. Pada timbangan ini, apa yang ditimbang? Apa hendak ditimbang di timbangan ini? Kata ulama, yang akan ditimbang itu iaitulah amalan-amalan, yang dicatat oleh malaikat hafazah. Kita ada malaikat yang jaga kita ni, yang jaga amalan kebaikan dan amalan keburukan. Dan malaikat ini yang catat amalan kebaikan ini raqibun, satu lagi yang namanya atidun. Jadi ada malaikat raqib, dia catat amalan kebaikan, atid dia catat amalan kejahatan. Dan malaikat ini dia tak tinggalkan seseorang tu. Di mana sahaja dia pergi, malaikat ini akan ada dengan dia. Tapi bila kita kata bersama dengan dia, ulama tolak. Sebahagian orang kata duduk atas bahu. Tak betul kan? Malaikat tu dia bukan duduk di atas bahu kanan atau bahu kiri. Tidak disifatkan macam itu. Itu tak kenal malaikat tu cakap macam tu. Malaikat bukan disifatkan macam itu. Berada bersama dengan kita, iyalah berada bersama dengan kita, tetapi tidak disifatkan duduk atas bahu, cokoh atas bahu. Itu tak betul. Itu tidak ada nas yang warid tentang dia duduk di atas bahu. Kalau nak kata begitu, kita ada dalil. Ada dalil Quran, dalil hadis, apa yang boleh mensabitkan perkara tersebut? Baik, tak ada. Jadi oleh kerana itu hanya tambahan. Kemudian dia tidak akan tinggalkan hamba itu melainkan dua keadaan. Satu, ketika dia berada dalam keadaan qada hajat, masuk dalam tandas, dia mula qada hajat. Ketika ini malaikat yang ini tidak masuk bersama dengannya, tak masuk. Tetapi andaikan insan ini sedang melakukan dosa, ketika ini Allah ilhamkan malaikat tersebut catat dosa tersebut. Dan kalau dia buat pahala, maka dicatat pahala baginya. Jadi walaupun dia tak bersama, tetapi Allah ilhamkan malaikat itu, dia buat sekian-sekian daripada pahala ataupun dosa, maka dicatat. Dan satu keadaan lagi ketika al-jima', ketika seseorang itu dia bersama dengan isteri, maka ketika ini malaikat dia tidak masuk. Tetapi kalau orang ini dia buat dosa ketika ini, dia buat benda yang haram dalam syarak ketika ini, maka diilhamkan kepadanya bahawa hamba ini buat dosa. Tapi kalau orang ini dia buat pahala, diilhamkan kepadanya bahawa dia buat pahala dan dicatat. Macam itu. Jadi dua-dua malaikat ini dia tidak tinggalkan kita, dia catat belakang. Hatta benda yang harus pun, benda tu nak di-evaluate sebagai pahala ke dosa, dia catat juga. Tak di-evaluate, tak pahala tak dosa, dicatat juga. Kemudian kata ulama, kemudian dia delete, dia padam. Tinggal nanti ialah yang disebut sebagai pahala dan yang dosa. Baik, yang yang nak dicatat tu apa? Sebahagian ulama kata yang dicatat itu ialah catatan yang dicatat oleh malaikat tersebut. Yang nak ditimbang tu apa? Yang nak ditimbang itu ialah catatan itu. Dan ada setengah ulama kata bukan catatan itu, bukan catatan malaikat itu yang dicatat, yang ditimbang ialah amalan itu sendiri. Tapi ada ulama pertikai, dia kata macam mana amalan itu dia tidak ada jiring saiz untuk ditimbang. Kata ulama, Allah jadikan bagi amalan itu ada baginya saiz
ukuran boleh ditimbang, ada berat baginya, maka ditimbang. Itu jawapanlah yang disebut oleh sebahagian ulama. Jadi ada sebahagian ulama kata yang ditimbang itu buku catatan malaikat yang catat amalan baik dan buruk. Hak baik tak tapak dia, hak buruk tak tapak satu lagi. Ada ulama kata tidak, amalan itu sendiri Allah ciptakan baginya jirim, ada baginya saiz ukuran hingga dia boleh ditimbang. Maka ditimbang yang baik sebelah ini dan ditimbang yang buruk di sebelah yang satu lagi. Baik, ayat ini menceritakan ayat ini فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, dan adapun orang yang berat mizannya, timbangannya. Ini menggambarkan keadaan di hari kiamat, di mana antara keadaan dan situasi mereka yang ditimbang, bila saat ditimbang amalan baik dan buruk, didapati bahawa amalan baik itu lebih banyak, lebih berat daripada amalan buruk. Bila tiba-tiba tapak yang baik ini lebih berat daripada tapak yang buruk, maka lagu mana dia di hari kiamat? Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka orang ini berada di dalam kehidupan yang diridai. Apa makna dia berada di hari akhirat dalam kehidupan yang diridai? Kata ulama, maknanya dia terselamat dan dimasukkan dia di dalam syurga. Itu maksudnya. Maknanya bila ditimbang amalan, dapati amalan kebaikan itu lebih banyak daripada amalan keburukan dia. Kerana dia ada buat dosa-dosa yang kecil, tapi dia tinggalkan semua dosa-dosa yang besar. Orang ini Allah ampunkan dosa-dosa kecil dia, disebabkan dia tinggalkan dosa-dosa yang besar, maka amalan yang banyak itu ialah amalan kebaikan, dia diberat berbanding dengan amalan kejahatan. Maka dimasukkan dia ke dalam syurga. Dimasukkan dia dalam syurga. Dan syurga ini yang tidak terlintas. Maknanya kita tak, nikmat yang ada di dalamnya tidak pernah terlintas oleh hati kita, dan tidak ada yang sepertinya di dunia ini. Tidak ada yang sepertinya di dunia ini. Baik, ini orang panggil hal orang al-mardiyyin, hal keadaan orang yang Allah redha. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang amalan bila ditimbang amalan dia berat, amalan hak jahat daripada amalan baik. Sebelum itu, kalau sekiranya ditimbang amalan, didapati bahawa amalan yang baik itu ditapak ini sama berat dengan amalan jahat ditapak satu lagi. Sama banyak hak baik pun dia buat atas hidup masa duduk atas dunia dulu, hak jahat pun dia buat. Jadi sama banyak yang baik dan yang buruk. Maka lagu mana dia nanti di hari akhirat? Kata ulama, fahuwa min ahli najat, dia juga jadi orang yang terselamat, dimasukkan ke dalam syurga, tetapi darjat syurganya lebih rendah daripada kumpulan pertama tadi, tapi lebih tinggi daripada yang ketiga. Yang ketiga kita tak sebut lagi. Jadi yang kedua ni maknanya terselamat juga, tapi darjah dia, kedudukan dia di hari kiamat banding dengan yang pertama mana lebih tinggi? Yang pertama lebih tinggi daripada ini. Tapi kalau nak banding dia dengan yang kita akan sebut nanti yang ketiga, dia lebih tinggi daripada yang ketiga. Yang ketiga ini yang disebut di dalam ayat ini, fa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangannya. Bila timbang, amalan baik sikit, amalan jahatnya banyak. Amalan jahatnya banyak. Maka di sini mereka yang kita bila kita timbang amalan dia, amalan baik,
sedikit, amalan jahatnya banyak. Jadi tapak yang diletakkan amalan jahat itu jadi lebih berat berbanding tapak amalan jahat itu jadi lebih berat berbanding dengan amalan baik. Tapak yang ada padanya amalan baik. Maka di sini macam mana nanti di hari kiamat? Kumpulan ini terbahagi kepada dua. Kumpulan ini terbahagi kepada dua. Apa dia? Ini maknanya orang ni sebelum tu, orang ni maknanya orang pendosa. Pendosa yang buat dosa besar, yang dia meninggal dunia tanpa melakukan taubat daripada dosa-dosanya. Kerana kalau dia buat taubat daripada dosa-dosanya, tidak macam ini keadaan dia. Katakan orang tu dia buat dosa-dosa, tapi sebelum dia meninggal dunia dia taubat daripada dosa-dosanya, maka Allah tabaraka wa ta'ala ampunkan dosa yang dia telah buat taubat daripadanya. Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut dalam hadis, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang buat taubat daripada dosanya seperti orang yang tidak melakukan dosa. Maknanya dia masuk dalam syurga tanpa hisab, kerana dia telah buat taubat sebelum dia mati. Tetapi kalau dia pelaku dosa, dia minum arak, dia buat dosa tinggal solat, dia buat sekian-sekian daripada dosa-dosa besar, dan dia mati belum sempat buat taubat, dia ni fasiqun. Hak lagu ni bila ditimbang amalan dia, amalan jahat lebih banyak daripada amalan baik. Maka macam mana hal keadaan dia di hari kiamat? Kata ulama, hal keadaan orang ini yang mana amalan kebaikannya sikit, amalan kejahatannya banyak, maka mereka ini tergolong dalam dua golongan. Sama ada golongan pertama ataupun golongan kedua. Wallahu a'lam. Dia akan masuk dalam apa ni? Di atas dunia tak tahu siapa akan masuk di antara golongan pertama atau golongan kedua. Golongan pertama apa dia? Iaitu golongan yang Allah ampunkan juga dosanya. Ya, Allah ampunkan dosanya, Allah tidak azabkan dia disebabkan dosa-dosa tadi, dia dimasukkan ke dalam syurga tanpa azab dengan rahmatnya. Ini satu golongan. Dan ada satu golongan lagi dalam kalangan ini, mereka tidak diampunkan oleh Allah. Allah tidak ampunkan mereka. Mereka dimasukkan dalam neraka dan diazab selama dosa yang mereka buat di dunia ini. Tetapi mereka tidak akan kekal dalam neraka kerana mereka ada iman. Orang yang beriman, kalau dia buat dosa pun dia kekal dalam neraka ke tak? Tak kekal dalam neraka. Dia masuk dalam neraka kalau disebabkan dosanya, tetapi dia akan keluar daripada neraka. Seterusnya dia akan masuk ke dalam syurga juga. Seterusnya dia akan masuk syurga juga. Ini i'tiqad kita orang Islam. Orang yang pendosa, yang melakukan dosa, yang dosa besar, kalau dia tak sempat melakukan taubat, maka dibahagikan kepada dua keadaan tadi. Sebahagian mereka diampunkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab, dan sebahagian yang lain dimasukkan dalam neraka, diazab dan keluar daripada neraka dan masuk dalam syurga setelah itu. Di sini kita menolak dua golongan. Pertama, golongan Khawarij. Khawarij ini dia kata orang yang buat dosa besar, orang yang buat dosa, disebabkan dosa itu dia akan masuk neraka semuanya. Maka tak betul. Orang mukmin, kalau kita kata semuanya masuk neraka, itu tak betul. Kerana ada hadis yang menyebut ada sebahagian orang mukmin yang melakukan dosa besar, mereka diampunkan oleh Allah tanpa diazab dan dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmatnya. Dan juga kita menolak golongan Murji'ah yang kata walaupun orang mukmin itu dia buat apa-apa dosa, disebabkan dia beriman, kan dia beriman, buatlah dosa apa-apa pun tak mudarat dia nanti di hari akhirat. Jawabnya tak betul. Kerana dosa tadi boleh jadi mudarat baginya kerana dimasukkan dia ke dalam neraka. Dan ada hadis yang kata yakhruju minan nari
yakhruju minan dari ummatu Muhammadin bi syafaati Muhammad, keluar daripada neraka qaumun min ummati Muhammad, satu kumpulan daripada umat Nabi Muhammad dengan syafaat Nabi Muhammad. Artinya akan ada orang yang berlaku dosa tadi yang dimasukkan di dalam neraka. Jadi kita tolak hal ini, kita tolak fahaman golongan Khawarij. Khawarij ini dia ialah kumpulan yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau orang tu buat dosa besar, kita ahli sunnah kata dia fasik, dia jatuh dalam dosa lah. Dia muslim mudhnib, muslim pendosa, itu maknanya, bukan kafir. Mengkafirkan orang Islam itu Khawarij. Ada dan juga mengatakan orang itu langsung tak diazab disebabkan dia beriman, dia tak mudarat dengan dosa-dosa dia, takkan disumbat dan diumpamkan dalam neraka. Itu golongan Murji'ah. Ini hal ini ialah golongan pluralisme. Maka kita tolak juga golongan kumpulan ini kerana mereka bukan ahli sunnati wal jamaah. Bercakap kedua-duanya dengan dalil Al-Quran dan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ammal kafiru fala hasanata lahu fil akhirah. Adapun orang kafir, maka ketika mizan macam mana? Orang kafir tadi kita dah sebut semua tu. Orang kafir macam mana di hari kiamat ketika nak ditimbang amalan dia? Kata ulama, la hasanata lahu fil akhirah, tak ada kebaikan yang dia bawa di hari kiamat. Maka dia takkan dapati pada tapak timbangan melainkan tapak timbangan yang diisi dengan kejahatannya sahaja. Dulu kan dia tolong kucing, dulu kan dia bantu ibu dia sakit, dulu kan dia bantu orang di perjalanan, dulu pernah dia bagi makan ke orang. Cuma dia tak beriman. Okey, semua yang dia buat baik itu dibalas kebaikan itu di dunia. Bukankah dia boleh bernafas dulu di dunia? Boleh. Allah kurniakan kepada dia. Bukankah dia boleh makan dulu di dunia? Dapat. Bukankah dia boleh berjalan dulu di dunia? Segala kebaikannya dibalas di dunia ini lagi dan di hari akhirat. Kerana kekufuran ini yang ia adalah sebesar-besar dosa dan tak ada dosa lebih besar daripada kekufuran, maka dia tidak bawa satu pun daripada kebaikan untuk diletakkan pada tapak kebaikan yang ada pada timbangan kejahatan, dan dia neraka selama-lamanya. Neraka selama-lamanya. Orang kafir tempat dia ialah neraka selama-lamanya. Sebab itulah datang ayat yang ke-9, fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah, dan ibu baginya ialah hawiyah. Ibu ni maksud dia apa? Maksud dia tempat kembali bagi orang kafir itu di dalam neraka, yang dia masuk ke dalam neraka, masuk hingga sampai ke dasar neraka, sampai ke at the bottom tu, ke dasar neraka lah, bawah sekali itu. Jadi hak di situ tu tempat yang paling bawah sekali itu. Kata ulama, jarak kalau something dicampakkan di atas permukaan neraka, dia masuk sampai ke patak bawah. Apa maksudnya? Dasar. Orang Kelantan orang Kelantan disebut gitu, merujuk kepada makna dasar neraka. Bawah sekali itu, sampai ke bahagian bawah sekali itu, rujuk kepada tempat ni khas hadir yang akan diambil orang kafir, orang munafik dalam i'tiqad, orang munafik dalam i'tiqad dan orang kafir. Sini ada satu lagi orang murtad. Saya muslim kemudian dia murtad. Sinilah tempat dia. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu duduk di bawah sekali neraka. Tempat ni juga. Orang kafir, orang murtad juga dekat sini juga. Dulu dia muslim, dia cakap dengan kalimah kufur, dia caci Allah, dia caci Rasulullah, dia caci para anbiya, dia caci agama Islam. Dia mati dalam keadaan itu tanpa memeluk Islam.
maka nanti di hari kiamat dia akan dia akan dianggap di tempat yang paling bawah. Tempat ni tidak akan sampai kepadanya orang mukmin. Takkan sampai kepadanya orang mukmin. Satu lagi, orang munafik. Munafik ni maknanya orang munafik dalam i'tiqad. Apa? Sebab ada munafik ni ada dua. Munafik amalan dan satu lagi munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad ini kafir. Munafik amalan ini muslim yang ada buat dosa. Jadi munafik amalan, munafik i'tiqad ini dia menzahirkan Islam, dia membatinkan kekufuran. Dia kafir ni, tapi dia pura-pura dia Islam. Itu dipanggil munafik i'tiqad. Macam munafik di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di zaman dulu, di zaman ini, maka seperti itulah dipanggil munafik i'tiqad. Adapun munafik amalan ini bisa contoh kalau dia berjanji tak tepat, kalau bergaduh melampaui batas, kalau diberi amanah dia khianat. Itu munafik dari sudut amalan, itu dosa lah. Tapi itu dia tak kafir, itu muslim mudhibun. Jadi hak kita kata di sini ni hak akan dimasukkan dalam dasar neraka ni, hak paling bawah sekali, itu munafik i'tiqad. Dan warid dalam hadis Nabi kata, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Sesungguhnya seseorang hamba itu dia berkata-kata dengan suatu kalimah. Satu kalimah ni yakni kalimah kufur. Kalimah kufur, misal contoh dia caci Allah, itu kalimah kufur. Atau dia mencaci Rasulullah, itu kalimah kufur. Atau dia caci satu daripada Nabi Allah, itu kalimah kufur. Atau dia mencaci satu daripada malaikat Allah, itu kalimah kufur. Atau dia mencaci agama Islam, itu kalimah kufur. Maknanya kalau dia Muslim, orang yang buat macam itu murtad. Dia kena mengucap dua kalimah syahadah untuk kembali kepada agama Islam. Itu murtad kalau dia buat macam itu. Jadi Nabi kata orang ini dia Muslim, dia cakap dengan kalimah kufur, yahwi, Nabi kata la yara biha ba'san, dia ni tidak menyangka kalimah yang dia bercakap dengannya itu memudaratkan dia. Dia rasa tak ada gapo dah, sambil lewat dia tak rasa benda tu. Kadang-kadang dahsyatnya disebabkan tak ada ilmu ni, dia tak rasa berdosa pun sebut benda tu. Padahal benda tu bukan hanya berdosa, itu kufur. Dia dah buat dosa yang paling besar sekali, dah tak ada dosa yang lebih besar daripada dosa tu. Buktinya Nabi kata disebabkan dia cakap begitu, yahwi biha fin nari 70 kharifah, dia dicampakkan ke dalam neraka. Nak sampai ke neraka itu ambil masa 70 tahun perjalanan, yang mana 70 tahun perjalanan itu hanya tempat yang sampai di situ orang kafir sahaja. Maknanya orang mukmin tadi dia menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Nabi, menghina Islam, dia jadi murtad, dan disebabkan kalimah penghinaan itu menyebabkan dia dikekalkan masuk dalam neraka selama-lamanya. Maknanya dia kafir. Itu maknanya. Jadi perkataan ini jangan diambil mudah. Nak bercakap kena tengok dulu. Kadang kita buat satu konten dalam TikTok, kita buat konten dalam dalam Facebook, macam tak ada agama, bercakap dengan tanpa ada batasan agama. Dan ingat, kadang-kadang perkataan itu bawa pada dosa, banyaknya dosa, dan banyak kali juga dia bawa kepada kekufuran, dan kadang-kadang kekufuran itu tanpa dia sedari. Walaiyazubillah. Dan dia kekal dalam keadaan kufur, tak belum pula Islam, kerana dia tak cukup dengan sebut istighfar tu. Bila dia dah jatuh dalam kekufuran, macam mana nak kembali daripada kekufuran? Mengucap dua kalimah syahadah. Dia kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, untuk dia peluk Islam setelah dia murtad. Nah, itu cara bagaimana orang murtad dia kembali kepada agama Islam. Kemudian diumpamakan dengan ibu ni kerana dia tempat kembali bagi orang kafir, hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah itu hawiyah?
Maka disebut dalam ayat ini narun hamiyah. Hawiyah itu ialah neraka yang tersangat-sangat panas. Neraka yang sangat-sangat panas kerana dibakar dia 3,000 tahun, kemudian 1,000 tahun, kemudian 1,000 tahun berikutnya. Sampai di sini tuan-tuan,